Baik, kita boleh mulakan Suratul Ahzab mulai daripada ayat pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ittaqi, bertakwalah oleh engkau. Allah, kepada Allah. Wala tuti', dan jangan engkau taati. Dan jangan engkau taati al-kafirina, akan orang-orang yang kafir. Wal munafikin, dan orang-orang munafik. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, aliman, amat mengetahui, hakima, lagi amat bijaksana. Ayat 2. Wattabi, dan ikutlah oleh engkau. Dan ikutlah oleh engkau. Ma, akan apa yang. Mi, nanti kau gustakan apa? Gustakan tempat duduk tu. Kau tengok ada pancing, kau terkena ni. Kau ada pancing nanti. Ada belakang tu ada pancing, nanti kau terkena di biasa. Nak ke depan kan, ke belakang kan. Okey, kita teruskan. Ma, akan apa yang yuha, ia diwahyukan. Ilaika, kepada engkau. Min, daripada. Rabbika, Tuhan engkau. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana, adalah ia, lima, dengan apa yang, ta'maluna, kamu kerjakan. Khabira, amat mengetahui perkhabaran. Amat mengetahui perkhabaran. Baik, ayat yang ketiga. Wa tawakkal, dan bertawakallah oleh engkau.
Dan bertawakallah oleh engkau ala Allah, atas Allah. Wa kafa, dan cukuplah. Billahi, dengan Allah. Dan cukuplah Allah saja, dengan tak payah. Dan cukuplah Allah. Wakila, jadi pelindung. Biasanya semula suratul Ahzab. Ahzab daripada perkataan Hizbun. Macam di negara Arab sana ada parti namanya Hizbullah. Parti Allah. Ya. Jadi Hizbun satu. Kalau jamaknya Ahzab. Jadi parti, organisasi, golongan, ya, itu dikatakan sebagai Hizbun. Tapi kalau jamak Ahzab. Jadi Ahzab ni beberapa golongan. Itu dikatakan sebagai Ahzab. Beberapa golongan. Tapi dalam konteks surah ini menceritakan tentang golongan-golongan yang bersekutu. Maknanya golongan ini musyrikin, ahli kitab, dia bersekutu, dia nak menyerang tentera Islam atau tentera Nabi pada masa itu. Itu dikatakan Ahzab. Jadi surah ini ada sejarah dia berkaitan dengan peperangan Ahzab. Bayangkanlah satu golongan nak melawan beberapa golongan yang bersekutu. Pada segi logiknya, satu golongan habislah dia dimakan oleh beberapa golongan. Jadi akan datang ada ceritanya. Jadi itu hanya makna untuk Ahzab daripada perkataan Hizbun. Hizbun jamaknya Ahzab. Jamak taksir. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, ittaqillah, bertakwalah oleh engkau kepada Allah. Mana jaga diri, kekalkan ketakwaan itu kepada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafikin, dan jangan engkau taati akan orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Kalau ditaati, habislah. Nabi tidak akan dapat menyampaikan yang hak. Jadi orang kafir sentiasa menghalang Rasul. Orang munafik adalah mereka menjadi mata-mata untuk orang-orang kafir. Dia hanya berpura-pura iman, tapi hakikatnya dia adalah musuh dalam selimut. Sebab itu jangan kau taati kepada orang kafir dan orang munafik. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah adalah ia amat mengetahui, lagi amat bijaksana. Wattabi, dan ikutlah oleh engkau ma yuha ilaika, akan apa yang ia diwahyukan kepada engkau min rabbika, daripada Tuhan engkau. Jadi Nabi sendiri diperintahkan supaya mengikut wahyu. Begitu juga umatnya. Umatnya juga suruh mengikut wahyu Allah. Dan Rasul itu adalah contoh penafsiran daripada ayat Allah, maka kita wajib ikut Rasul juga. Jadi ketaatan itu ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah adalah ia dengan apa yang kamu kerjakan amat mengetahui perkhabaran. Mana tidak ada satu yang Tuhan tak tahu. Segala berita, perjalanan, kisah hidup kita, semuanya dalam genggaman Allah Ta'ala. Allah tahu segala berita. Wa tawakal,
dan bertawakallah oleh engkau Allah atas Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah jadi pelindung. Jadi dalam hal kehidupan ini, hendaklah kita sentiasa bertawakal atau berserah diri kita kepada Allah. Sebab bila kita bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah akan jadi pelindung kita. Begitulah Allah memerintahkan kepada Nabi. Musuh-musuhnya ada di sekelilingnya. Sama ada nampak atau tidak nampak. Maka yang lebih nampak ialah Allah. Sebab itu disuruh bertawakal atau berserah kepada Allah. Dan bahasa lain, tawakal itu boleh disebut sebagai kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu adalah kata-kata tawakal. Atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu juga adalah kalimat tawakal. Begitu juga ucapan yang berbunyi tawakal. Tawakal tu alallah. Tawakal tu alallah. Wala haula wala quwata illa billah. Itu adalah kalimat tawakal ataupun penyerahan. Kita rasa bahawa kita ini tidak ada musuh. Hakikatnya kita tak tahu. Orang dengki, kita tak tahu. Kadang baik depan kita, tapi belakang dia memusuhi kita. Adakah kita tahu? Sudah tentu kita tidak tahu. Orang berdengki dengan kita kerana kita ada kelebihan. Mereka dengki kepada kita, cemburu kepada kita. Kita tahu. Tak tahu. Jadi itulah. Sebab itulah kita suruh bertawakal kepada Allah. Dengan jalan tawakal itu dan kita mendekatkan diri kepada Allah, maka apa yang dirancangkan oleh mereka penat saja. Mereka merancang tapi penat merancang dan penat melakukan. Tapi tidak apa-apa untuk orang yang dikenakan. Kerana apa? Orang yang dikenakan itu sentiasa tawakal kepada Allah dan sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, sia-sialah pekerjaan mereka. Sebab itulah diperintahkan kita suruh bertawakal kepada Allah. Baik, kita sambung lagi ayat yang keempat. Ma ja'ala. Ma tiada. Ja'ala telah menjadikan ia. Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Li rajulin, bagi seseorang. Bagi seseorang lelaki. Min, daripada. Qalbaini, dua hati. Qalbaini yang menunjukkan dua ni yanun. Kalau satu qalbun. Kalau jamak qulub, qulubihim. Kalau kita jumpa qulubihim, hati-hati mereka. Kalau dua qalbaini. Jamak ni, musanna ni dia ada dua bentuk. Kalau marfu, dia alif nun. Kalau majrur, dia yanun. Kalau majrur contohnya ni, min ada huruf jar, qalbaini ada huruf jar. Tapi kalau tak ada huruf jar, dia bunyi alif nun, qalbani. Kena ingat Asal semuanya ada alif nun, qalbani. Rajulani. Tapi kalau dia majrur ataupun mansub, dia akan bertukar jadi ya. Qalbaini, rajulaini, macam tu. Baik, sambung. Fi jawfihi, dalam dadanya. Wama, dan tiada. Ja'ala, telah menjadikan ia. Azwajakum, akan isteri-isteri kamu.
Allai, segala yang. Nanti ya, saya nak kenalkan satu kalimah lagi. Azwajakum, isteri-isteri kamu tadi ya. Jadi kalau kita nak mengenal dia isteri ke suami, dia punya jamak sama. Kalau mufrad bolehlah. Mufrad ni kalau lelaki zaujun, kalau perempuan zaujah. Ya, zaujun, zaujah. Tapi bila jamak sama. Zaujun azwaj, zaujatun azwaj. Ya, jamaknya sama. Tapi macam mana kita nak kenal dia lelaki perempuan? Maka tengok dhamir depan. Kalau dhamir depan tu lelaki, artinya azwaj perempuan. Contohnya kum. Kum di situ lelaki. Jadi azwaj itu perempuan. Azwajakum, isteri-isteri kamu. Tapi kalau seandainya dia bertukar dhamir lelaki. Contohnya hum. Azwajahum. Hum itu lelaki. Maka, sorry. Kalau perempuan, ya, kita nak kenal dia, kalau dia bertukar dhamir perempuan, kum ni jadi kunna, kunna. Jadi kalau kunna, maknanya kamu perempuan. Jadi azwaja, maknanya suami. Suami kamu. Macam tu. Sebab itu nak kenal dia lelaki ke perempuan, tengok pada dhamirnya. Kalau dhamir lelaki macam ni, artinya azwaj perempuan. Kalau tukar perempuan, kunna, dia jadi lelaki. Azwaj lelaki. Ya, okey, sambung. Allai, segala yang tuzahiruna, kamu ziharkan. Zihar, ya. Perkataan zihar. Kamu ziharkan. Minhunna, daripada mereka. Ummahatikum, ibu-ibu kamu. Wama, dan tiada. Ja'ala, telah menjadikan ia. Adiyakum, akan anak-anak angkat kamu. Akan anak-anak angkat kamu. Abna'akum, anak-anak kamu. Zalikum, yang demikian itu. Qaulukum, perkataan kamu. Biafwahikum, dengan mulut-mulut kamu. Wallah, dan Allah. Yaqulu, ia berkata al-haq, benar. Wahwa, dan dia. Yahdi, ia pimpin. As-sabil, akan jalan. Ia pimpin akan jalan. Bracket, yang benar. Baik, ya. Kita semak semula. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini.
Tiada telah menjadikan ia oleh Allah bagi seorang lelaki min qalbaini, daripada dua hati, min jaufihi, daripada dadanya. Maknanya Allah tidak menjadikan seseorang itu ada dua hati dalam hatinya. Wa ma ja'ala azwajakum, dan tiada telah menjadikan ia azwajakum akan isteri-isteri kamu, allai, segala yang tuzahiruna, kamu ziharkan, min hunna, daripada mereka. Hunna tu muannas min hunna, daripada mereka, ummahatikum, ibu-ibu kamu. Di sini adalah hukum yang perlu diambil tahu atau diketahui, iaitu berkaitan dengan perkataan zihar. Perkataan zihar. Perkataan zihar ni bukan ringan, sebenarnya ia seumpama talak. Perkataan zihar ni seumpama talak. Sebab itu ramai di antara suami isteri yang terkadang tidak mengerti tentang hukum ini. Kalau isterinya faham, memberi nasihat kepada suami. Kalau suami faham, lebih baik. Terkadang bila kita tanya kepada budak-budak yang kursus perkahwinan, bila kita tanya balik tentang zihar, ada tak diajar waktu kursus? Ada yang mengatakan tak ada. Banyak kata gelak ketawa. Gelak ketawa. Jadi hal-hal hukum yang penting-penting seperti cerai perlulah dipertekankan, seperti hukum zihar seperti ini, hukum mencampuri isteri pada siang hari Ramadan. Hal-hal macam itu perlu ditekankan patutnya supaya mereka tidak melanggar hukum-hukum yang ternyata besar dia punya akibat dalam hukum syarak ini. Baik. Allah katakan, Allah tidak menjadikan isteri-isteri kamu segala yang kamu ziharkan daripada mereka adalah ibu-ibu kamu. Itu dikatakan bahawa perkataan zihar. Perkataan zihar ini boleh dikatakan begini. Anti alayya ka zohri ummi. Kita ikut bahasa Arabnya macam tu. Engkau, engkau alayya, atasku, ka zohri, seperti belakang, atau punggung, ummi, ibuku. Atau kita gunakan bahasa kebiasaan, susunan kata. Kita katakan, aku pandang kau ni, punggung kau ni macam punggung mak aku. Macam tu bahasa dia. Punggung kau ni macam punggung mak aku. Jadi bahasa macam ni dikatakan zihar, iaitu menyamakan si isteri itu seperti ibu kamu. Baik, ayat ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat surah. Boleh letak nota surah Al-Mujadalah, catatkan surah Al-Mujadalah berkaitan zihar sebab dia tidak putus di situ saja. Surah Al-Mujadalah, catatkan ayat 2, 3 dan 4. Ayat 2, 3 dan 4 buat catatan. Baik, saya akan bacakan surah Al-Mujadalah ini berkaitan dengan hukum ini. Diterangkan dalam ayat 2. Allazina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Orang-orang yang menziharkan di antara kamu daripada isteri-isteri mereka. Hunna ummahatihim. Mereka adalah ibu-ibu mereka. Mana menyamakan si isteri macam maknya.
Ya. In ummahatum illallati waladatnahum. Sesungguhnya ibu-ibu mereka, ya, tiada ibu-ibu mereka melainkan ya orang-orang yang telah melahirkan akan mereka. Jadi ibu tak sama dengan isteri. Ibu itu adalah ya perempuan yang melahirkan kamu. Wa innahum layaquluna mana mungkaron minal qauli wa zura. Dan bahawasanya mereka katakan perkataan mungkar ya daripada kepada mungkar daripada perkataan dan dusta. Wa innallaha la ghafur dan sesungguhnya Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Ayat 3, wallazina yuzahiruna min nisaihim, dan orang-orang yang menziharkan daripada isteri-isteri mereka, summa yauduna, kemudian mereka nak kembali kepada isterinya semula, ya. Lima qalu, bagi apa yang telah mereka katakan. Mereka dah menyamakan isteri seperti ibu. Kalau dia nak kembali kepada isterinya, fatahriru raqabah, akan ditulis memerdekakan seorang hamba. Ini dia punya ya, dia punya kifarah dia ya. Perlu catat ya. Buat catatan. Memerdekakan seorang hamba ya. Min qabli ayyan tamassa ya. Mana pertama sekali sebelum dia menyampuri isterinya semula, dia kena memberikan seorang hamba. Ya. Kemudian ayat yang keempat, famalam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka barang siapa tidak ia dapati, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi yang kedua, tulis yang kedua. Tadi yang pertama memerdekakan hamba. Ya, jika tak dapati, dia kena puasa 2 bulan berturut-turut. Letak catatan ya. Yang ketiga, pamalam yastati fa it'amu sittina miskin. Maka barang siapa tidak berupaya, maka memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga tulis memberi makan 60 orang miskin. Ya. Itu dia punya kifarah. Ya, kalau seorang itu menyamakan isterinya seperti ibunya, ya, maka dia kena bayar kifarah kalau dia nak kembali kepada isterinya. Berat. Ya. Pertama, memerdekakan seorang hamba. Ya, kalau tak ada, dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tak berupaya juga kerana penyakit, kerana tua, maka hendaklah memberi makan 60 orang miskin. Ini bukan memberi pakaian ya, memberi makan. Artinya kena bagi makan 60 orang miskin. Kiralah 60 orang miskin belanja makan. Atau memberi makan. Itu adalah kifarah dia dalam surah Mujadalah. Jadi artinya balik semula kepada ayat tadi yang suratul Ahzab balik, menunjukkan bahawa bahawa kita tidak boleh, si suami tidak boleh menyamakan isterinya seperti tubuh badan ibunya. Tetapi kalau hal-hal lain boleh. Contohnya masakan kamu ni macam masakan mak aku. Itu boleh. Itu bukan body. Ya. Ataupun kita katakan jalan kamu seperti jalan ibuku. Ya. Itu maknanya bukan body. Ya. Yang dikatakan di sini kita menyamakan body isteri seperti body ibu kita. Itu maknanya kena zihar. Itu dikatakan zihar. Baik masakan, baik pakaian, itu tidak ada mengenai tentang zihar ini. Contohnya, ibunya suka pakai baju kurung, kedah contohnya. Isteri pun suka pakai baju kurung kedah. Jadi kalau sekadar pakaian, itu tidak apa. Sekadar masakan, tidak apa. Jangan menyamakan body dengan
body ibu kita lah maknanya. Ya. Ini untuk lelaki, ya, bukan untuk perempuan, tapi untuk lelaki. Ya. Tidak dibenarkan, ya, sama sekali menziharkan. Ini hukum ni nyata dalam Quran, ya, bukan sekadar hadis, tapi nyata dalam Quran. Ya, dalam surah Al-Ahzab dan bersambung dalam surah Al-Mujadalah ayat 2, 3, 4. Ya. Baik, ini satu hukum. Ya. Satu hukum lagi. Wa ma ja'ala adiyaakum abna'akum. Dan tiada telah menjadikan ia anak-anak angkat kamu anak-anak kamu. Zalikum qaulukum biafwahikum. Yang demikian itu adalah perkataan kamu dengan mulut-mulut kamu. Jadi artinya yang kedua ini, ya, anak angkat, jangan kita katakan anak angkat adalah anak kita. Anak angkat tetap anak angkat, bukan anak kita. Sebab zaman Nabi dulu, Nabi punya anak angkat namanya Zaid. Ya. Dan Zaid dia kahwin dengan Zainab. Ya. Pada masa itu Zaid dengan Zainab ini tidak ngam. Ya, sentiasa bertekad dan sebagainya. Nabi nasihatkan, ya, jagalah Zainab, jangan sampai berpisah. Ya. Tapi akhirnya berpisah juga. Ya, setelah berpisah tadi, ya, Allah telah nikahkan, Allah sendiri yang menikahkan, ya, Nabi kepada, ya, isteri anak angkatnya, iaitu Zainab. Ya. Jadi maka, ya, hebohlah, ya, pada masa itu kerana Nabi menikahi anak angkat. Sebab zaman jahiliyah, ya, anak angkat itu adalah anak sendiri. Jadi bila Nabi mengahwini anak angkat, heboh. Ya. Jadi buah mulut sana sini, terutama kepada orang-orang musyrikin. Jadi kenapa Allah kahwinkan Nabi kepada anak angkat tadi? Nak memecahkan, ya, adat istiadat jahiliyah. Dalam Islam, ya, dibolehkan. Sebab anak angkat bukan anak kamu. Macam itu. Sebab itu dalam Islam dibolehkan. Jadi Allah kahwinkan Nabi dengan isteri, bekas isteri Zaid ini sebenarnya adalah, ya, nak memecahkan adat hukum jahiliyah. Maka sampai sekarang lah hukum, ya, tetap, ya, tidak seperti hukum jahiliyah. Anak angkat tetap anak angkat, bukan anak kamu. Ya. Ini dikatakan di sini. Ya. Kalau kamu katakan anak angkat itu anak kamu, ya, itu, ya, sama dengan anak kamu, ya, dan dia juga mewarisi harta kamu, itu maknanya, ya, adalah perkataan yang kamu ada-adakan. Wallahu yaqulul haq. Dan Allah ia berkata benar. Wa dan dia yahdis sabil. Dan dia iaitu Allah, ia pimpin akan jalan yang benar. Ya, Allah pimpin, ya, kepada jalan yang benar. Inilah, ya, dua hukum. Ada sambungan lagi di bawah ni. Ud'uhum. Ya, panggillah olehmu akan mereka. Ayat yang kelima, ya. Ud'uhum, panggillah olehmu akan mereka. Li'abaikum, kepada bapa-bapa mereka. Wa, dia, aqsatu, lebih adil. Dia lebih adil. Indallah, di sisi Allah. Fa'in, maka jika lam ta'lamu, tidak kamu ketahui.
aba'ahum akan bapa-bapa mereka. Fa ikhwanukum, maka saudara-saudara kamu. Fiddin, dalam agama. Wa mawalikum, dan maula-maula kamu. Dan maula-maula kamu. Dalam braket, pengiring yang dilindungi. Walaisa, dan tidak ada. Alaikum, atas kamu. Junahun, kesalahan. Fima, pada apa yang. Toktum, telah tersalah kamu. Telah tersalah kamu. Bihi, dengannya. Walakin, dan tetapi. Ma, apa yang. Ta'ammadat, telah bersengaja ia. Telah bersengaja ia. Qulubukum, oleh hati-hati kamu. Wa kanallah, dan adalah Allah. Ghafuron, amat pengampun. Rahima, lagi amat penyayang. Baca semula ayat yang kelima. Ud'uhum, panggillah olehmu akan mereka li'abaikum, bagi bapa-bapa mereka. Wa aksatu indallah, dia lebih adil, ya, di sisi Allah. Maknanya, ya, kalau kita ambil anak angkat, ya, kita jangan binkan, ya, kepada kita. Ya, binkan kepada bapa dia sendiri. Ya. Kalau kita dah pelihara dia dengan baik daripada kecil sampailah dia besar, ya, kita manjakan dia, ya, takkan dia nak balik semula kepada mak ayah, ya, mereka, ya. Biar dia kenal tak apa, kenal keluarga dia, kenal mak ayah dia, ya, tapi dia tetap keluarga kita. Dia tetap balik kepada kita, ya, sebab kita, ya, berbuat baik dengannya dan kita ambil dia daripada kecil lagi, ya, atau daripada bayi lagi kita pelihara, ya, sudah tentulah dia lebih rapat dengan kita daripada keluarga dia sendiri. Sebab itu, dia jangan dibinkan kepada, ya, pembelah, tapi binkan, ya,
dengan nama ayah-ayah dia. Itu adalah kehendak dalam Islam. Kita hanya jadikan dia anak angkat, tetapi tidak boleh dibinkan kepada kita. Ini jadi sebab besar bila terutama anak angkat yang diambil perempuan. Kemudian bila nikah, maka contoh rahsia lah, dia ambil anak ini di Terengganu, dibesarkan di KL, dan terputuslah antara hubungan mak ayah dia dengan si anak dia. Dan dia pun tak tahu kisahnya. Maka kita sebagai bapa angkat atau mak angkat telah pelihara dia sehingga dia memang tak tahu asal usul dia memang tak tahu, dia tahu anak kita. Jadi masalahnya nanti bila berkahwin, yang jadi wali siapa? Bapa angkat jadi wali. Sah atau tidak? Jadi ini yang akan jadi beratnya tanggungjawab. Nanti si bapa angkat ini akan jadi dia wali dan dia mengakunya sebagai ayahnya. Akan berat. Tapi kalau seandainya dihubungkan, ada orang tuanya lagi dan orang tuanya itu menjadi wali untuk menikahkan, tak ada masalahnya. Ataupun mak ayah, memang ayahnya atau walinya dah tak ada, balik kepada wali hakim. Ini kita nak suruhkan supaya jangan pecah rahsia, kita pun jadilah wali. Berat tak berat? Jadi tanggunglah depan Tuhan. Berat ni. Sebab itulah Allah tidak mengizinkan demikian. Kemudian fa'in lam ta'lam, maka jika tidak kamu ketahui aba'ahum, akan bapa-bapa mereka, fa ikhwanukum fiddin, maka saudara-saudara kamu dalam agama. Mana jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu seagama, ataupun mawalikum, ataupun maula ni mana pengiring, yang dikatakan pengiring yang dilindungi. Maknanya ni bapa angkatnya contohnya, ini bapa angkat dia. Jadi bapa angkat bapa dia lah, macam itulah bagi dia. Jadi itu tidak salah. Kenyataan tetap dinyatakan. Itu yang di turunnya ayat ni dan memberitahu dengan jelas. Walaisa alaikum junahun fima ahta'tum bihi, dan tidak ada atas kamu kesalahan pada apa yang telah tersalah kamu dengannya. Walakin, dan tetapi, ma ta'ammadat qulubuhum, apa yang telah bersengaja oleh hati-hati kamu. Kalau tersalah, tak tahu, tak mengapa. Tapi yang salah ialah sengaja. Contohnya misal kata, tak tahu hukum, maka dia pun binkanlah kepada diri dia. Maka surat beranak pun semua dah bin dia. IC pun dah bin dia. Yang memelihara maknanya. Jadi yang memelihara ini tidak tahu tentang hukum. Maknanya dia sudah bila belajar-belajar, dia tahu bahawa dia sudah tersalah. Benda itu tidak dapat disengajakan. Itu tidak ada, tak mengapa. Tetapi dalam segi hukum berkaitan dengan kalau lelaki tak ada masalah. Kalau perempuan, maka hendaklah dibersihkan semula cara akad nikah tadi. Sebab akad nikah yang kita jadi wali ini tidak sah. Jadi maka disempurnakan balik akad nikahnya. Walaupun dah beranak sekalipun, maka perbaruilah akad nikahnya.
Tak payah kenduri tak apa. Sekadar ada ya yang menikahkan, ya ada saksi, ya, dan cukup, syarat cukup dah, ya. Itu maknanya memperbaharui, ya. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Allah amat pengampun lagi amat penyayang. Mana ada lagi sifat pengampun Tuhan, penyayang Tuhan, ya, kepada mereka yang tidak bersengaja. Dulu ya pernah, ini pengalaman saya dulu. Maknanya perempuan ini adalah anak angkat, ya. Perempuan ni anak angkat. Tapi anak angkat ni oleh kerana yang mengangkat itu tidak ada suami, maka dibinkan dengan adik-beradik mak angkat ini. Jadi adik-beradik perempuan ni lah, abang dia, dibinkan kepada abang dia. Jadi bila ya perempuan ni nak kahwin, ya, kebetulan masa itu yang lelaki ni pula, ya, rapat dengan kita orang. Jadi pada masa tu yang nak kahwin tu, ya, kita nasihatkan dia, bagi tahu ya tentang asal usul dia macam mana, ya. Kemudian ya, buatlah ya, perkahwinan tu berwalikan hakim, jangan berwalikan ya, bapa angkat tu, ya. Kalau nak sah pernikahan, jadi merunding, dia setuju, ya. Setuju kahwin ada kat pejabat, ya. Dan fahamlah pihak pejabat pun dah maklumkan, faham. Itu okey, selesailah masalah. Ya, kalau tak, ya, jawabnya ya abang dia yang menikahkan, jadi wali. Jadi benda tu dah memang untuk nak buat masjid supaya bersih masjid tu. Itu ibaratnya macam itulah, orang kahwin ni kan ibarat nak mendirikan masjid. Jadi biarlah masjid tu bersih, itu maknanya. Ya. Maka dia pun sujud. Jadi alhamdulillah, ya, dengan perjalanan yang baik macam tu, ya, dan kekallah sampai sekarang, ya. Walaupun pahit juga dia nak memberitahukan hal itu, tapi ya, dia setuju dan dia terima, ya. Bagi pihak lelaki terima, okey, tak ada apa. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, ya. Baik, ya, kita teruskan lagi. An-Nabiyu, Nabi. An-Nabiyu, Nabi. Aula, lebih utama. Bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Min, daripada. Anfusihim, diri mereka. Wa azwajuhu, dan isteri-isterinya. Ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Wa ulu, dan orang-orang yang mempunyai al-arham, keluarga. Ba'duhum, sebagian mereka. Uli ba'din, aula ba'din,
lebih utama dengan sebahagian. Fi kitabillah, dalam kitab Allah. Minal mu'minin, daripada orang-orang yang beriman. Wal muhajirin, dan orang-orang yang berhijrah. Bracket muhajirin. Nanti tak paham pula. Bracket muhajirin. Illa, melainkan. An, bahawa. Taf'alu, kamu perbuat. Ila, kepada. Auliyaikum, rakan-rakan seagama kamu. Rakan-rakan seagama kamu. Ma'ruf, dengan baik. Kana zalika, adalah itu. Fil kitab, dalam kitab. Masturo, yang tertulis. Selalu kita dengar perkataan nama-nama, ya, perkataan mastura, ya. Mastura ni, ya, dia ada dua bunyi, ya. Satu to, satu ta. Kalau bunyinya ta, tu, ro, ya. Bunyi ta itu maknanya tertutup, terhijab. Ya. Tertutup atau terhijab. Tapi kalau to, masturo, makna tertulis. Jadi kita mana ada gunakan to. Kita banyak tulisan ruminya tu, ta saja. Mastura. Ya. Maknanya ia terhijab atau tertutup. Ya. Itu perkataan, ya, mastu, ada to ataupun ta. Itu nak ingatkan. Ya. Selalu banyak nama-nama orang-orang kita dengan nama mastura, mastura. Ya. Maknanya dia tertutup, terhijab. Ya. Baik, saya mak semula. An-Nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi lebih utama dengan orang mukmin daripada diri-diri mereka. Sebab itu kita cintakan Nabi ini lebih daripada yang lain. Cintakan Rasul, cintakan sunnah Rasul itu lebih daripada yang lain-lain. Zaman Nabi dulu, ya, waktu Nabi hidup, ya, Nabi itu lebih diutamakan daripada, ya, diri-diri mereka sendiri. Ya. Jangan sampai, ya, Nabi, ya, kelaparan, jangan sampai Nabi tak makan atau Nabi dalam kesusahan, ya, melainkan Nabi diutamakan daripada diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan isteri-isterinya, isteri Nabi, ummahatuhum. Ummahatuhum adalah ibu-ibu mereka. Sebab itu isteri si Nabi disebut ummul mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Dan ayat lain kita akan jumpa, ya, Allah, ya, melarang menikahi isteri-isteri Nabi sesudah, ya, bekas isteri-isterinya, isteri Nabi, ya. Maknanya bila Nabi wafat, ya, tidak ada sesiapa boleh menikahi isteri-isteri atau janda-janda Nabi ini. Ya. Sebab dia adalah ibu-ibu kamu. Ya. Wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang mempunyai, ya, kekeluargaan, sebahagian mereka lebih utama dengan sebahagian dalam kitab Allah.
Mana kita adik-beradik ya adalah lebih utama. Adik-beradik ni ulul arham ya. Adik-beradik saudara ni maknanya lebih diutamakan ya daripada orang lain dalam kitab Allah. Ya dalam segi persaudaraan. Sebab itu kadang bila perkahwinan ada jemputan kahwin kebetulan ya yang adik kita ke abang kita ke dia kahwinkan anak dia, maka kita ni sebagai keluarga kita kena berat kepada ulul arham, mana keluarga kita lebih utamakan ya daripada yang lain. Itu kena faham macam itulah ya. Jangan pula kita tinggalkan keluarga kita kerana kita nak mengejar ya kawan atau ya sahabat yang lain ya. Kalau kita boleh kejar dua-dua bolehlah. Kalau tak ada ya kita mesti utamakan ya kita punya keluarga dulu ya. Kemudian minal mukminin daripada orang beriman ya, maknanya keluarga orang beriman lah. Kalau dia kafir tu tidak ada ya, tidak ada utama. Wal muhajirin dan orang-orang yang ya muhajirin ya. Mana ya orang-orang muhajirin juga diutamakan ya. Sebab dia berhijrah. Dia tak ada saudara. Daripada Mekah ke Madinah, siapa saudara dia? Jadi yang hijrah tu semua jadi saudara lah. Macam tu. Illa antaf'alu ila awliyaikum. Melainkan bahawa kamu perbuat kepada saudara-saudara sahabat kamu atau rakan-rakan seagama ya ma'rufah dengan cara yang baik, dengan kebaikan. Kana zalika fi kitabi masura. Itu dalam kitab Allah adalah itu dalam kitab Allah yang tertulis. Itulah yang tertulis dalam kitab Allah iaitu di Lauh Mahfuz ya. Itu penerangan. Baik, sampai situ untuk Al-Quran. Ya, kita sambung dengan pelajaran surah pula.